Bani Israel ni juga tuan-tuan yang mulia, mereka ni, sifat mereka, suka tanya soalan-soalan bodoh pada nabi-nabi mereka. Suka tanya soalan-soalan bodoh pada nabi-nabi mereka. Dan tuan-tuan yang mulia, kata ulama, Nabi Musa sendiri doa, A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya Allah, peliharalah aku daripada orang-orang yang bodoh ini. Nabi Musa sifatkan Bani Israel orang yang bodoh. Kenapa tuan-tuan yang mulia? Kerana mereka tanya soalan yang bodoh. Mereka suka tanya benda-benda yang tak patut ditanya. Tuan-tuan, kalau kita tak tahu, kita kena tanya. Memang perlu. Kalau tak tanya, nanti sesat. Sesat bertanya, sesat apa, kalau sesat jalan kena bertanya. Kalau sesat dalam kefahaman agama pun kena bertanya, jangan sampai kita sesat. Jangan sampai kita amal agama dengan kefahaman sendiri. Lagi-lagi kita di akhir zaman, sebab tu kena banyak doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah, tunjukkanlah aku yang benar. Warzuqna ittiba'ah, dan aku dapat ikut yang benar tu. Wa arinal batila batilan, dan peliharalah aku daripada benda-benda yang batil, yang sesat ini. Tunjukkanlah aku yang mana yang sesat, yang tak betul ni. Warzuqna ijtinabah, supaya aku dapat menjauhinya, mengelak daripadanya, selamat daripada benda yang sesat, yang tak betul tadi tu. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, Bani Israel suka tanya soalan-soalan yang bodoh. Dan itu berlaku dalam kehidupan masyarakat pada hari ini. Soalan-soalan yang ditanya kepada ustaz-ustaz, kadang-kadang soalan-soalan tu dia dah tahu dah. Dia saja tanya, kau bukan dah tahu ke? Kenapa kau tanya lagi? Saja nak test ustaz tu. Ni sifat Bani Israel. Saja nak test ustaz tu, nak tengok dia ni power tak power. Ni sifat Bani Israel. Ada setengah orang dia saja tanya soalan yang mana dia tahu ustaz tu tak dia jawab, dengan niat untuk memalukan ustaz tu depan orang. Masya Allah. Ini sifat Bani Israel. Mereka suka debat dengan nabi-nabi mereka. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, soalan yang paling ketara lagi, yang ditanya pada Nabi Musa, apa dia? Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, kami ni tak nak ikut engkau. Soalan dia, kami tak nak ikut engkau selagi kau tak tunjuk pada kami wajah Allah. Kami nak tengok muka Allah. Bayangkan. Faqad sa'alu Musa akbaru min zalik faqala arinallaha jahrah. Di ayat Quran yang lain atas cerita, mereka telah tanya Musa, wahai Muhammad, lebih dahsyat daripada kamu. Mereka tanya soalan apa dia? Tunjukkanlah kami wajah Allah. Jadi sifat Bani Israel ini turun-temurun. Ada dalam Quran atas cerita. Maka tak peliklah kenapa hari ini tuan-tuan yang mulia kita melihat orang Yahudi ni perangai dia lebih perangai dia ni bukan-bukan, pelik-pelik. Sebab dengan nabi mereka pun mereka perlekehkan. Apatah lagi perjanjian-perjanjian mereka. Kebanyakan mereka ni dusta. Mereka ni tak betul dalam berjanji. Sebab apa? Nabi-nabi mereka pun mereka perlekehkan. Mereka permainkan. Bayangkan. Dan tuan-tuan yang mulia, tak cukup dengan itu. Sifat mereka ni apa dia? Mereka ni suka bunuh nabi-nabi. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairil haqq. Hobi mereka suka bunuh nabi-nabi. Bayangkan. Tuan-tuan, kami ni penceramah. Satu Malaysia bergerak pergi ceramah. Kalaulah saya pergi satu tempat, orang kata, Ustaz nak pergi mana? Kat tempat situ. Kampung tu jangan main-main Ustaz. Hobi orang kampung tu bunuh ustaz-ustaz. Bayangkan. Tak pergi saya kampung tu, tuan-tuan. Minggu lepas da'i dia dah bunuh 2 orang dah. Minggu sebelum tu PU 3 orang. Ustaz-ustaz selebriti ni memang banyak dah. Memang meninggal kampung tu, dia orang sembelih. Ada yang potong telinga, ada yang potong hidung, potong tangan, potong kaki kan. Kita dengar, kita tak pergi, tuan-tuan. Tetapi nabi-nabi dalam Bani Israel ni dihantar, dibunuh, dihantar lagi nabi yang lain, dibunuh lagi. Nabi ni kita nak buat apa ni? Minggu lepas punya nabi kita dah sembelih dah, kata Bani Israel. Nabi ni kita sikat pakai sikat besi. Bayangkan. Ada nabi yang mereka gergajikan. Bayangkan ni keadaan mereka. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, mereka ni mendapat kemurkaan Allah. Allah murka pada mereka sebab mereka bunuh nabi-nabi mereka. Kan? Mereka bunuh nabi-nabi mereka. Tuan-tuan, hari ini kita usahalah supaya kita dapat belajar beradab dengan guru.
beradab dengan ulama-ulama kita. Sekarang ramai ulama-ulama dah meninggal, tuan-tuan. Tuan-tuan guru yang hebat-hebat ramai dah meninggal. Jadi yang ada ni tuan-tuan, yang mula kita belajar untuk hormati mereka, jaga adab dengan mereka. Jangan jadi macam Bani Israel. Mereka kurang hajar terhadap guru-guru mereka, terhadap nabi mereka. Sehingga mereka bunuh nabi-nabi mereka. Bayangkan tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, mereka buat macam-macam pada nabi mereka. Penyiksaan demi penyiksaan kepada nabi-nabi mereka. Sebab itu Allah begitu murka pada mereka dan mereka tak ada tempat di muka bumi. Mereka nak kata ni Palestin ni dia punya. Mereka nak semua tempat mereka claim. Sebab apa? Sebenarnya mereka telah dilaknat oleh Allah dan mereka tak ada tempat di muka bumi. Cuma perlu kita tahu bahawa Allah sebut dalam Quran, minhumul mu'minun, di kalangan mereka ada yang beriman pada Allah. Sebab itu tak pelik kenapa ada di kalangan sahabat Nabi, dia Bani Israel masuk Islam. Kan? Sahabat Nabi ni ada di kalangan mereka ada yang keturunan Bani Israel. Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu ialah ketua ulama di kalangan Bani Israel di Madinah masuk Islam. Bila diceritakan dalam hadis sahabah, Nabi panggil orang Yahudi di Baitul Mafhum, tanya dia, apa pandangan kamu tentang Abdullah bin Salam? Mereka ketua kami, mereka anak daripada ketua kami, dia ni orang alim, dia ni orang saleh, dia ni orang baik. Apa yang dia katakan semua betul. Kemudian Nabi kata, apa pandangan kamu kalau dia masuk Islam? Kalau dia masuk Islam, dia lah orang paling buruk di kalangan kami dan anak orang paling buruk di kalangan kami. Dan apa yang dia kata semua dusta. Tiba-tiba bertukar. Abdullah bin Salam pun keluar dan beritahu, betul tak apa yang saya beritahu kamu ya Rasulullah? Mereka ni memang macam ni. Yahudi memang macam tu, tuan. Mereka tukar-tukar cerita. Dia suka tukar-tukar cerita. Dia berlaku di zaman sahabat. Dan tuan-tuan juga di kalangan isteri Nabi Ummahatul Mu'minin ada yang di kalangan Bani Israel. Sebab itu Sayyidah Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu taala anha, bila diceritakan kepada baginda kata beritahu kepada orang bahawa kamu ni lebih kamu faham. Katakan kepada orang yang kata kat kamu tu, beritahu pada dia, kamu ni bapa kamu Nabi, suami kamu pun Nabi. Dia daripada keturunan Nabi Harun alaihi wassalam. Bapa kamu Nabi. Itu atuk-atuk lah. Orang Arab ni bapa ni, atuk pun bapa juga. Dan suami kamu pun Nabi, itu Nabi SAW. Bayangkan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak lagi sifat-sifat mereka yang mana tuan-tuan yang mulia kita akan ceritakan supaya apa tuan-tuan, supaya kita menjauhi sifat ini. Kalau kita tak kenali ataupun dekati ataupun ambil tahu tentang sifat-sifat mereka, khawatir kita hanya berkobar-kobar, cakap benci Israel, tak suka Israel, tapi dalam diam kita mewarisi sifat mereka dalam diri kita. Dalam diam anak-anak kita mewarisi sifat mereka dalam diri mereka. Ini bahaya tuan-tuan. Maka perlu kita usahakan untuk kita kenal mereka agar kita menjauhi. Untuk kita kenal ni sifat musuh-musuh Allah, musuh-musuh Nabi SAW, orang yang memusuhi Islam ini, supaya kita jangan ada sifat seperti mereka agar kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dapat gembirakan Allah, gembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat mencontohi Nabi dan para sahabat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan menyambung lagi pengajian kita mengenai tentang sifat-sifat Bani Israel siri yang kedua, untuk kita sama-sama mengenali mereka agar kita dapat menjauhkan diri kita daripada menjadi seperti mereka, menjauhkan diri kita daripada mencontohi mereka. Kita khawatir tanpa kita sedar dalam diam, rupanya kita ikut mereka. Kerana Allah berkata dalam Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha orang Yahudi dan Nasrani sehinggalah kamu ikut mereka. Mereka akan usaha untuk kita semua ikut telunjuk mereka.